memberikan atau memberitahu kita bagaimana mereka mengatasi pandemik kali ini dan mentransformasikan perniagaan tradisional mereka. Okay? Mereka adalah Encik Loh daripada MCM Group sebagai seorang regional manager yang hari ini mewakili syarikat Code 7. Jadi soalan pertama yang saya ingin tunjukkan kepada mereka adalah sila kita mengambil sedikit masa untuk memperkenalkan bisnes anda dan juga apakah misi dengan visi yang dapat membantu perkembangan bisnes anda sendiri dan apakah cabaran yang dihadapi oleh industri tradisional pada masa kini. Jadi soalan ini saya nak tunjukkan kepada Encik Loh sebelum saya Okey, jadi kami ingin bertanya kepada Encik Loh daripada syarikat Code 7. Okey, apakah syarikat Code 7 ini? Kerana kita banyak kawan yang tak pernah dengar dengan syarikat Code 7. Dipersilakan Encik Loh. Okey, Lucas. Ya. Selamat petang. Saya ucapkan kepada semua dan terima kasih kepada moderator dan Profesor Max Shankar untuk memberi saya satu peluang untuk berkongsi di sini. Sebelum kita memulakan perkongsian yang sangat menarik, menawan dan menakjubkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Himan, tapi bukan Iman dan saya dari MCM Group bahagian pengembangan perniagaan. Saya akan menyampaikan kepada anda untuk memperkatakan mengenai ekosistem keselamatan digital pertama di dunia. Tidak lain, tidak bukan, iaitu Code 7. Ya, boleh tak kita tengok sedikit reaction anda? Tekan butang wave atau lampayan. Terima kasih semua. Moderator, next. Apakah Code 7 dan bagaimanakah yang memberi manfaat kepada semua? Pengasas Code 7, iaitu Yang Bahagia Datuk Patrick Ong membawa visi untuk berkolaborasi dengan firma keselamatan berkualiti yang bersatu sebagai satu di dalam platform ekosistem ini dan meningkatkan standard keselamatan dengan menjadi responden atau penjaga untuk memastikan keutamaan keselamatan bagi semua lapisan masyarakat. C7 sudah berkolaborasi dengan lebih dari 40 firma keselamatan untuk memulakan langkah bagi mengurangkan kes jenayah di bawah zon perlindungan C7. Seperti yang dijadualkan, platform C7 bekerjasama dengan firma keselamatan yang paling dipercayai yang juga memiliki peralatan komprehensif untuk melindungi isi rumah, peruncitan, perindustrian, pusat membeli belah, zon lapangan terbang pada setiap kali responden datang untuk memastikan anda mendapat pengalaman perlindungan anda yang lancar. Moderator, next. Jadikan hidup kita sebagai satu misi, bukan jeda atau waktu rehat. Untuk memberikan gambaran yang jelas kepada semua, berikut adalah misi besar C7 untuk kita. Semua orang boleh dilindungi. Peningkatan standard keselamatan, kurang bergantung pada pekerja asing dan mengurangkan kadar pengangguran Malaysia. Mengikut Kemaskini laporan yang lalu, kadar pengangguran Malaysia sekarang adalah 3.9% yang dipengaruhi oleh wabak semasa
Dan ini adalah kadar tertinggi dalam sejarah 15 tahun yang lalu. Ini merupakan benar-benar situasi yang mencabar bagi semua orang. Moderator, next. Tidak kira seberapa baik idea syarikat yang ditubuhkan, yang paling penting, tanpa tuan-tuan yang berada di sekeliling syarikat Code 7 tidak dapat melangkah lengan lebih jauh. Siapakah mereka? Sebilangan besar pasukan pengurusan bersama di atas mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun dalam semua jenis lapisan pelindungan negara untuk membimbing Code 7 melalui pandangan dan nasihat dari pakar industri yang berharga. Moderator, next. Dengan rendah hati, saya ingin berkongsi mengenai lapisan pelindungan Malaysia. Lapisan pelindungan terbahagi kepada beberapa lapisan, antaranya pasukan tentera, pasukan polis, badan sukarelawan, awal sebagai rela dan pasukan pengawal keselamatan. Moderator, next. Bermula dari negara asal kita, Malaysia, terdapat sebanyak beberapa ratus firma keselamatan di pasaran. Secara amnya, kebanyakan pendekatan merupakan konvensional di mana firma keselamatan akan berhubung terus dengan pelanggannya. Itu sebenarnya bermaksud bahawa kebanyakan pelanggan akan menghadapi masalah yang sama. Siapa badan beruniform ini? Apakah latar kebelakangannya? Bagaimanakah sikap kerjanya? Ada kemungkinan mempunyai masalah komunikasi? Dan banyak lagi. Disebabkan itu, syarikat-syarikat bersaing untuk mendapatkan perniagaan yang mana berkemungkinan besar ia tidak dapat menggunakan sepenuhnya tenaga kerja mereka. Secara lebih tepat, di bawah peraturan Malaysia, hanya orang tempatan dan Nepal yang boleh menjadi pegawai keselamatan atau pengawal. Tetapi kadang-kala kita menemui pengawal tidak mematuhi dari peraturan di Malaysia. Berikut perkongsian saya untuk soalan 1. Terima kasih dan saya sampaikan kembali kepada moderator. Okey, terima kasih Encik Loh. Okey, jadi Code 7 ini merupakan firma keselamatan. Ini merupakan satu perniagaan yang atau industri yang sangat-sangat tradisional. Jadi nanti kita juga ingin nak dengar perkongsian daripada Encik Loh bagaimana Code 7 boleh transformasikan satu firma keselamatan yang begitu tradisional menjadikan satu firma atau katakan satu syarikat yang baru di era baru. Okey, nanti kita dengar perkongsian daripada Encik Loh lagi. Okey, kepada Encik Himan dengan Encik Amy adalah, jadi kita tahu kita nak buat transformasi sekarang untuk menghadapi era yang baru. Tetapi cabaran memang berlainan. Terutamanya tiba-tiba tahun ni kita adanya pandemik COVID-19 dan juga mengamalkan PKP. PKP ini tak pernah berlaku dalam hidup kita. Kali pertama kita sama-sama menghadapi PKP ini dan PKP ini sudah lebih daripada 3 bulan. Jadi apakah cabaran syarikat anda dan bagaimana transformasi digital dapat memanfaatkan perniagaan anda semasa dan selepas pandemik COVID-19. Jadi kita mula dengan Encik Loh. Encik Loh ada di atas talian? Ya, ada. Okey. Dipersilakan Encik Loh. Ya, terima kasih. Terima kasih moderator. Di sini saya ingin mengulas lebih lanjut mengenai isu-isu semasa. Mengapa terdapat tahap kompetensi rendah? Sebahagian besar pengawal keselamatan adalah pekerja asing yang cenderung mempunyai halangan komunikasi yang tinggi atau beberapa masalah sikap. Mereka bahkan menghadapi kekurangan latihan dan sebahagiannya merupakan pendatang tanpa izin.
tetapi kita sama sekali tidak tahu. Dalam kes biasa, kita melihat banyak pengawal sedang tidur, bukan? Yes. Ini berlaku kerana waktu kerja mereka yang panjang di mana mereka harus bekerja lebih dari 12 jam pagi atau malam. Mari kita cuba berfikir ke depan. Dalam kadar pengangguran tertinggi di Malaysia yang di dalam sejarah 15 tahun, terdapat kemungkinan besar kemelesetan akan berlaku. Moderator, next. Mari kita ambil masa sejenak. Adakah anda bersetuju bahawa kes jenayah juga akan meningkat? Sekiranya demikian, kita benar-benar perlu melihat dengan lebih mendalam mengenai wabak ini. Kami memerlukan perkhidmatan perlindungan yang lebih baik dan boleh dipercayai untuk melindungi diri kita, ahli keluarga, rumah tangga kita, keganasan di tempat kerja, vandalisme dan sabotaj, pecah rumah, kemasukan tanpa izin. Perlindungan adalah seperti oksigen. Anda tidak boleh menyentuh atau merasakannya, tetapi anda memerlukannya. Moderator, seperti yang saya nyatakan sebelumnya, terdapat beberapa ratus firma keselamatan di negara asal kita. Setelah kita bersatu sebagai satu, liputan yang lebih besar melalui platform ini, Code7 dapat meningkatkan profesionalisme mereka untuk menjadi responden yang boleh dipercayai dan bukan hanya jaga atau security guard. Saya faham, mesti ramai yang berfikir seberapa besar kemungkinan pendekatan ini akan berjaya. Lembaga penasihat Code7 telah menerapkan banyak peningkatan teori, lebih banyak kecapapan SOP, latihan akademi sendiri oleh tenaga pengajar yang berkelayakan, perkembangan teknologi dan terakhir dengan sistem penilaian awam terhadap perkhidmatan responden untuk meningkatkan proses memperbaiki servis sedia ada. Berikut perkongsian saya untuk soalan 2A dan B. Terima kasih dan saya sampaikan kepada moderator. Okey, terima kasih Cik Lo. Oh, kalau kawan saya dengar topik Encik Lo pada malam ni ya, dia sangat-sangat happy kerana pada minggu yang lepas dia baru dirampas saja di kawasan PJ dan dia telah kehilangan RM4,000 dalam dompet dia. Kalau ada bantuan dari Code7 kerana saya dengar daripada Cik Lo, Code7 ini boleh download daripada APP, right? Ya, dia boleh download di Play Store. Sementara dekat Play Store saja. Jadi ini akan banyak membantu tentang keselamatan diri sendiri ya. Okey, pada masa yang akan datang. Saya rasa kita tak pernah fikir bahawa firma keselamatan pada hari ini boleh menjadi satu APP dalam mobile handphone sahaja. Ya. Okey, terima kasih Encik Lo. Dari mana hari ini memberikan kita satu gambaran yang atau idea yang cukup luar biasa di mana security hari ini boleh dalam